Baik. Semua Hai. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, A'udzubillahi minasyaitonir illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya Nabi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan pesan-pesan dengan kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Bilal kita, Tuan Imam kita dah tak ada. Tuan Bilal, sebenarnya Tuan Siap, kemudian Jawatankuasa, Setiausaha Benari, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kena dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kitab Misbahud Duja, syarah Safinatun Najah. Malam ini kita sampai di muka surat 46. 46 betul? Baik. InsyaAllah kita lihat malam ini 8 perkara luar biasa. Kharik lil adat. Kharik mana pencari adat. Benda pencari adat ni perkara luar biasalah. Yang jarang berlaku tapi tak mustahil berlaku. Baik. Musannaf menyatakan bahawa terdapat 8 perkara yang boleh mencari adat. Sebenarnya bukan dalam kitab ni aja, kitab-kitab lain pun ada sebut juga berkenaan dengan perkara mencari adat ni. Ada 8 perkara. Pertama, mukjizat. Pertama apa tuan-tuan? Mukjizat. Yang mana mukjizat ni hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul, seperti boleh menghidupkan orang mati, kemudian air keluar daripada celah-celah jari, kan, terutama sekali baginda Rasulullah SAW. Kemudian bulan terbelah dua, laut terbelah dua, seperti kisah Nabi Musa AS, tongkat menjadi ular, dan juga lain-lain lagi lah. Ini mukjizat yang digunakan para nabi dan rasul untuk membuktikan kerasulan mereka lah. Dan mukjizat ini bukan seperti sihir. Sihir lain, mukjizat lain.
Kalau sihir ni kan nampak sikit pandangan mata ada, tapi bila pegang benda tu tak ada. Sihir. Tapi mukjizat ni dari segi pandangan mata ada, dan kalau pegang pun ada. Pegang pun ada. Okey. Jadi mukjizat ni satu benda yang tak boleh dipelajari. Kalau sihir boleh dipelajari. Sihir boleh dipelajarilah daripada orang-orang tertentu lah yang mengamalkan sihir itu. Tetapi mukjizat lain tak boleh dipelajari. Dia merupakan orang kata anugerah semula jadi Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi dan juga para Rasul dan contohnya menghidupkan orang mati, seperti kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa boleh menghidupkan orang mati apabila kaumnya Bani Israel lah minta supaya Nabi Musa untuk menjadi saksi ataupun mengadili pertikaian ataupun perbalahan yang berlaku pada kaum Nasaim berkenaan dengan seorang lelaki yang telah pun dibunuh. Maka Nabi Musa AS kata kena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka itu naklah menyembelih seekor lembu, seekor sapi ataupun lembu betina lah. Jadi akhirnya kaum Nasaim pun carilah lembu tadi dan akhirnya dapatlah. Makalah disembelih lah. Kemudian Nabi Musa mengambil ekor, ada yang mengatakan ekor lembu tadi, dan dipukulkan pada mayat tadilah. Maka dengan izin Allah Ta'ala mayat tadi bangun, kan, hidup semula. Dan Nabi Musa pun tanya, siapakah yang bunuh kamu? Maka lelaki itu yang nak mati tadi menyatakan bahawa yang membunuh itu ialah bapa saudaranya, kan? Ada yang mengatakan anak saudaranya yang telah membunuh dia lah. Jadi terbongkarlah kisah tadi. Baik, kemudian air keluar daripada celah-celah jari baginda Rasulullah SAW dalam satu peperangan, kan? Di ketika tak ada air, kan? Jadi para sahabat pun minta kepada Nabi supaya doa kepada Ta'ala supaya dia gunakan mereka air. Maka dengan izin Allah Ta'ala keluarlah air daripada celah-celah jari baginda Rasulullah SAW, dan para sahabat menggunakan air itu untuk berwuduk dan juga untuk minum. Kemudian bulan terbelah dua, kan, hasil daripada bulan ini berlaku disebabkan oleh orang kafir musyrik Mekah, kan, mencabar Nabi SAW. Dia Muhammad, kalau betul kau seorang Nabi, kau belahlah bulan. Maka Nabi pun dengan izin Allah Ta'ala membelah bulan. Okay. Kemudian laut terbelah dua pada zaman Nabi Musa AS, dan ular dan tongkat menjadi ular. Itu dikatakan sebagai mukjizat. Baik, kemudian yang kedua, irhasun. Apa dikatakan hiras? Iaitu sesuatu yang berlaku kepada para Nabi dan Rasul sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sesuatu yang berlaku pada para Nabi dan Rasul sebelum dilantik sebagai para Nabi dan Rasul. So dikatakan sebagai irhas. Alif, Ra, Ha, Alif, Sad. Okay. Contohnya Nabi Isa AS boleh bercakap ketika masih dalam buayan lagi. Nabi Isa boleh bercakap ketika masih dalam buayan. Nah, ini antara mukjizat yang ada pada Nabi Isa AS lah. Setelah kaumnya menuduh ibunya Maryam melakukan satu perkara yang tidak baik, perzinaan dan sebagainya. Jadi akhirnya untuk membuktikan bahawa dia tidak berzina, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa boleh berkata dan menyatakan bahawa dia bukannya anak perzinaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibedah dada baginda semasa kecil. Dibedah dada baginda sebelum kecil. Ketika ada dua masa, ada dua kali ketika Nabi Muhammad bermain-main di rumah Halimatus Sa'diyah, ibu susu kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua ketika sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, maka Nabi sekali lagi dibelah dada baginda Rasulullah sebelum dibawa naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menerima ijazah solat sehari semalam sebanyak 50 kali.
Lepas tu diminta kurang dan sebagainya, maka tinggallah sehari semalam 5 kali sekali semalam. Itu pun ramai yang tak buat. Baik, kemudian apa lagi yang ada kelebihan pada Nabi SAW? Contohnya awan kan, awan melindungi Nabi SAW dalam peristiwa pergi berdagang, mengikuti akan bapa saudara Rasulullah SAW pergi berdagang di Syam. Dari awan tadi sentiasa memayungi baginda, mengikut dia sampailah ke mana Rasulullah pergi. Ini salah satu mukjizat juga lah, cerita kelebihan yang ada pada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, karamah berlaku kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan juga ahli makrifat seperti Sayyidatuna Maryam. Itulah ibu kepada Nabi Isa AS, kan, yang mana ibu Nabi Isa itulah Maryam telah dikurniakan buah-buahan. Ketika dia berada, kata beruzlah, ketika dia beruzlah di dalam satu bilik yang terdapat di Baitul Muqaddis masa itu, kan, maka dia memang tak keluar pergi mana-mana, dia tak keluar mana, sentiasa beruzlah. Tapi yang peliknya, ada makanan datang pada dia, ada makanan dihantar pada dia. Nabi Zakaria AS masa itu ditugaskan untuk menjaga Maryam. Nabi Zakaria pun pelik daripada mana datang yang buah-buahan tadi. Ketika musim panas, maka datanglah buah-buahan pada musim sejuk. Dan pada waktu musim sejuk, maka datanglah buah-buahan pada musim panas. Maka ketika buah tadi datang ataupun ada, maka Nabi Zakaria tanya dengan Maryam, "Ya Maryam, daripada mana datang buah-buahan ni? Buah-buahan ni pada mana datang dia?" Maka Siti Maryam kata, "Ini daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Haza min fadli Rabbi." Ini adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepadaku, kata Siti Maryam. Baik. Kemudian Sayyidina ataupun Sayyiduna Umar dapat melihat dan memberi arahan kepada bala tenteranya di medan perang An-Nahwat. Di medan perang An-Nahwat, walaupun ketika itu tuan-tuan, beliau berada di atas mimbar dalam masjid di Madinah. Walaupun masa itu dia berada di atas mimbar ketika berkhutbah, dalam masa sama dia memberi arahan kepada bala tentera dia. Kemudian karamah yang ada pada awliya Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Rabi'atul Adawiyah, Ibrahim bin Adham, Tok Kenali dan lain-lain lah kan. Ulama ni kita kenal lah kan, ulama dulu kan, ulama Nusantara, ulama ada apa Kelantan ni kan, Tok Kenali ni. Jadi masing-masing ada karamah. Cuma kita kena ingatlah, para wali Allah ni dia bukannya maksum. Para wali Allah bukannya maksum. Kita jangan samakan wali Allah dengan para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul memang mereka itu maksum, sunyi daripada melakukan kesilapan dan kesalahan, tidak ada buat dosa. Tapi wali Allah, kita tak boleh menafikan mereka tak ada melakukan dosa dan juga kesilapan. Cuba martabat mereka lebih tinggilah berbanding dengan orang lain. Boleh terbang di udara, itu tingkatan wali Allah. Boleh berjalan atas air, boleh berada dalam dua tempat dalam satu masa. Bila berjalan seperti bumi dilipat. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada wali Allah. Duit boleh, kertas boleh bertukar menjadi duit. Daun boleh tukar menjadi duit. Daun boleh tukar jadi emas. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada wali Allah. Tapi kita kena ingat, wali bukannya maksum. Wali bukannya maksum. Mereka pun ada buat silap dan juga kesalahan juga. Itu disebut dalam kitab Syarah Hikam sebut tu. Kerana dikatakan wali bukannya maksum. Walaupun mereka itu dikurniakan berbagai khususiyah mana kelebihan tertentu Allah Ta'ala bagi mereka, pada mereka. Baik, kemudian ihanah ataupun maunah. Ihanah ataupun maunah. Ihanah dengan makna lebih kurang makna bantuan ataupun pertolongan. Maunah bantuan ataupun pertolongan berlaku kepada orang awam biasa, tetapi orang yang soleh
dalam keadaan ditimpa sesuatu musibah ataupun darurat untuk Allah, Allah Ta'ala memuliakan mereka. Contohnya, hanya dia seorang saja terselamat dalam sesuatu peristiwa tragedi. Contohnya kapal terbang terhempas. Contoh kapal terbang terhempas kan, yang selamat dia seorang je. Ataupun bangunan runtuh. Kan, beratus orang mati, tapi dia seorang tak mati. Dia seorang tak mati. Okey. Kemalangan jalan raya, bas terbalik ke, bas terbakar ke kan, banyak yang mati tapi dia seorang tak mati. Okey, ini kelebihan tertentulah Allah Taala bagi pada hamba tersebut. Dan biasanya orang-orang yang soleh kan, orang tak soleh pun orang yang baiklah akhlak dia, budi pekerti dia dan sebagainya. Tapi mereka bukannya oleh Allah lain. Para nabi dan rasul lagi pula lain tingkatan dia. Baik, kemudian yang kelima tuan-tuan, istidraj. Ni biasa dengar kan? Istidraj. Apa benda istidraj tuan-tuan? Istidraj berlaku kepada orang kafir ataupun orang fasik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang akhirnya mereka semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan, dibinasakan Allah akhirnya seperti kekuasaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Fir'aun, yang akhirnya menyebabkan dia terlupa diri dia. Dia makan diri dia balik. Allah Ta'ala bagi dia kelebihan tertentu, bagi sehingga kan dia lupa, lalai dan sebagainya. Akhirnya dia pun sampai satu tahap ketika Allah Ta'ala pun tarik nyawa dia. Okey. Akhirat besok orang yang kaya macam ni pun mereka juga boleh berhujah dengan Allah. Ya Allah, dia kata, kenapa kau dulu kat dunia, kenapa kau bagi aku harta yang banyak? Kau bagi aku harta yang banyak. Disebabkan harta yang banyak lah aku jadi lalai ni. Pandai pula dia hujah suatu akhirat besok di hadapan Allah SWT. Kerana setiap manusia ni besok mereka juga akan berhujah di hadapan Allah. Yang kaya berhujah kepada Allah, yang miskin pun berhujah juga, berhujah dengan Allah Ta'ala. Yang ada pangkat kedudukan semua berhujah dengan Allah. Kenapa? Nak berlepas diri, tak nak supaya masuk dalam neraka. Fir'aun pun akan berhujah dengan Allah Ta'ala juga. Kenapa? Kerana engkau bagi aku kekayaan ya Allah. Sebab aku kaya maka aku lupa dengan kau ya Allah. Maka Allah Ta'ala jawab, lihat saja kepada hamba-Ku iaitu Nabi Sulaiman. Dia kata, hamba-Ku Nabi Sulaiman AS punya kekayaan yang melimpah ruah. Kan boleh memerintah para jin dan syaitan dan sebagainya. Tetapi kenapa dia tak lupa? Kan? Kenapa dia tak lupa? Kenapa dia boleh taat dan patuh kepada arahan-Ku? Jadi akhirnya Fir'aun pun kalah lah. Boleh cakap apa? Kan? Itu juga orang miskin. Orang miskin pun berhujah, ya Allah, kenapa bagi aku ni miskin sehingga kan aku tak ada masa nak solat. Kan? Kain pun tak cukup nak tutup aurat. Miskin sangatlah. Maka Allah Ta'ala kata, lihat pada hamba-Ku itulah Nabi Isa. Nabi Isa pun miskin juga, kata Allah. Tapi kenapa dia boleh patuh dan taat pada arahanku? Jadi semua akan berhujah lah di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mematikan hujah-hujah mereka. Baik, itu dia katakan istidraj. Istidraj ni kenikmatan, keseronokan, kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi sehingga manusia itu lupa. Dan akhir sampai satu tahap dan ketikanya Allah Ta'ala akan menarik nyawa dia, maka dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, ihanah. Ihanah dengan yang nombor 4 tadi beza kan? Kalau atas tadi i'anah, hamzah, ain, alif, nun, ta marbutah. Yang bawah ni alif, ha, alif, nun, ta marbutah. Ihanah. Apa maksud ihanah tuan-tuan? Berlaku kepada orang kafir untuk menghinakan mereka. Okey, berlaku kepada orang kafir untuk menghinakan mereka lah. Contoh ihanah ini ialah seperti kelebihan atau sesuatu benda yang berlaku kepada orang-orang yang ahli maksiat. Contohnya yang berlaku kepada Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab ni seorang lelaki yang mendakwa sebagai Nabi.
sebagai Nabi kan, dan sebagai seorang Rasul lah. Dia kata dia ada punya banyak kelebihan. Dia boleh menghidupkan orang mati, dia boleh menyembuhkan orang pesak. Kalau orang tu ada sakit, orang tu buta mata, dia boleh sembuhkan penyakit orang buta mata tersebut. Kononnya lah macam tu. Tapi dia tak mampu pun nak buat. Ada seorang lelaki, tuan-tuan. Lelaki ini buta mata sebelah. Dia datang berjumpa Musailamah Al-Kadzab, minta supaya Musailamah Al-Kadzab berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menyembuhkan penyakit buta dia lah, supaya dia celikkan buta dia. Maka dia pun buatlah tabur benda, dia baca dan sebagainya. Maka akhirnya lelaki tadi daripada buta sebelah jadi buta dua belah. Daripada buta sebelah dah jadi dua belah pula butanya. Masya Allah, tuan-tuan. Dia nak tunjukkan dia hebat lah. Macam tu. Kemudian kahana ataupun kahana berlaku kepada seseorang dengan pantaran syaitan. Dengan pantaran syaitan dinamakan kahana. Kemudian sihir yang ke-8, sihir berlaku kepada seorang dengan pertolongan ataupun pantaran jin ataupun syaitan. Antara jin dan syaitan. Sihir dah. Sihir ni termasuk dalam perkara dosa besar. Siapa yang mengamalkan sihir, maka orang tu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kepada mukallaf meyakini perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama baginda keturunan Arab Quraisy, betul tak? Nabi turun daripada Arab Quraisy. Arab Quraisy ni ialah satu golongan kabilah Arab yang orang kata dia punya label dia tinggi. Label dia tinggi berbanding dengan suku-suku yang lain. Itu sebabnya Arab Quraisy ni orang yang kalau dengar Arab Quraisy, respect. Dia orang respect lah Arab Quraisy. Kemudian baginda, kulit baginda putih kemerah-merahan. Kemudian baginda Khatimul Anbiya, penutup para nabi dan rasul, dilahirkan di Mekah, masing-masing faham lah ni, menghijrah ke Madinah. Kemudian baginda, syariat baginda menghapuskan syariat nabi yang sebelumnya. Kemudian syariat baginda kekalah sehingga pada hari kiamat. Nah, di bawah tu nasab dia. Kemudian nama ayah dan juga nama ibu. Tuan-tuan boleh lihat situlah. Okey. Sekarang kita lihat ayah dan ibu Nabi termasuk dalam golongan ahli fatrah. Okey. Ayah dan ibu Nabi termasuk dalam kumpulan ahli fatrah. Allah Ta'ala telah beri keselamatan kepada kedua orang tua Rasulullah dengan keselamatan daripada api neraka dan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Hakikatnya tuan-tuan, tidak baik untuk membicarakan perkara ini kerana ia bukan merupakan sebahagian daripada akidah yang wajib diketahui. Cuma dalam bab konteks ni tuan-tuan, ayah ibu Nabi ni kita tak wajib sangatlah tahulah. Tak wajib sangat tahulah. Cuma kadang-kadang terjadi juga perdebatan, perbalahan lah. Ada yang nyatakan, orang kata ayah ibu Nabi ni ahli neraka. Ada yang menyatakan bukan ahli neraka. Ada yang menyatakan bahawa Nabi kata pernah menghidupkan ayah dan ibu Nabi. Nabi pernah minta kepada Allah supaya dihidupkan dan ayah dan ibu Nabi, dan diminta mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah terjadi perbincangan berkenaan dengan ayah dan ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum itu kita tengok sinilah. Imam Sayyuti tuan-tuan dalam mengupas secara panjang lebar perkara ini, iaitu sebanyak 30 muka surat untuk suatu pencerahan yang sangat guna dalam kitab fatwanya Al-Hawi lil Al-Fatawa. Al-Hawi lil Al-Fatawa, dalam satu bab khusus yang berjudul Masalih Al-Hunafa fi walidai Al-Mustafa. Masalih Al-Hunafa fi Al-Walidai Al-Mustafa Rasulullah SAW. Seberhati-hati tuan-tuan dalam menyebut status kedua orang tua baginda Rasulullah SAW.
Kerana orang yang memperkatakan tentang keburukan kedua ibu bapa Nabi ini, tuan-tuan, lebih-lebih lagi dengan tuduhan kafir, tidak syak lagi, termasuk dalam perkara yang boleh menyakiti baginda Rasulullah SAW. So kalau kita kata Nabi ni, ayah ibu Nabi ni ahli neraka, jadi seolah telah menyakiti baginda Rasulullah SAW. Barang siapa menyakiti Nabi, masuk neraka. Dan siapa yang menyakiti Nabi, masuk neraka. Allah sebut dalam Quran, wallazina yuzuna rasul wallazina yuzuna rasulullah lahum azabun alim. Orang-orang yang menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW, bagi mereka itu azab yang pedih. Azab yang pedih. Walaupun Nabi itu dah wafat, Nabi dah wafat, kan? Jadi seolah-olah seperti Nabi itu masih hidup. Kerana Nabi ini memanglah masih hidup di dalam kuburnya, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang menyatakan begitu. Dan barang siapa yang ziarah kubur Nabi, memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi menjawab salam. Orang-orang yang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kata ayah ibu Nabi ini ahli neraka, maka menghina Nabi lah. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Taala juga sebut dalam Quran, dia kata, "Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula." Tiadalah kami mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutus seorang rasul untuk menerangkan perkara yang benar dan salah. Sedangkan kedua ibu bapa Nabi hidup sebelum daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi belum dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul, belum diutuskan sebagai Nabi dan Rasul, so tak boleh kita kata bahawa kedua bapa itu ahli neraka. Kerana mereka hidup pada zaman fatrah. Zaman fatrah ialah zaman ketiadaan Nabi dan juga ketiadaan Rasul. Macam tu. Apalagi tuan-tuan, ada juga kaul dan juga pendapat menyatakan bahawa menghidupkan orang yang telah pun mati adalah khususiah, kelebihan yang ada kepada para Nabi dan para Rasul. Imam Qutubi menyebutkan dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Tazkirah pada menyatakan orang yang telah mati, kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan akhirat. Imam Qutubi menyatakan bahawa menghidupkan orang mati benda yang mudah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya, kan, mereka boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi boleh menghidupkan kedua ibu bapa Nabi dan minta supaya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tak mustahil lah kepada Nabi. Kerana ada riwayat mengatakan Nabi juga pernah menghidupkan beberapa orang lelaki yang telah pun meninggal dunia. Nabi Isa pun pernah menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun pernah menghidupkan orang yang telah mati, kan? Dan minta menceritakan siapakah yang telah membunuh lelaki tadilah. Macam tu. Semua dengan izin Allah Taala. Baik, kemudian Imam Bajuri menyatakan dalam kitab Tuhfatul Murid. Kitab Tuhfatul Murid ala fi Jawharat Tauhid. Kitab ni tentang saya ada mengajar di Masjid An-Nur, Pekan Rembau. Kitab Tuhfatul Murid mensyarahkan kitab Matan Jawharat Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Sedangkan kitab Tuhfatul Murid ini pula dikarang oleh Ibrahim Bajuri. Dia mensyarahkan kitab Jawharat Tauhid. Kitab Jawharat Tauhid ni ialah kitab-kitab syair, berbit syair menceritakan tentang masalah-masalah akidah. Imam Bajuri dia kata, Ibrahim Bajuri kata, apabila kamu telah mengetahui bahawa ahli fatrah adalah golongan yang terselamat di akhirat menurut pendapat yang terpilih, maka kamu juga akan mengetahui bahawa kedua ayahanda dan baginda Rasulullah SAW juga terselamat, disebabkan mereka tergolong di kalangan golongan ahli fatrah. Ahli fatrah, bukan fitrah. Itu salah hajaan tu. Fitrah lain, fatrah lain.
Bahkan semua nenek moyang Rasulullah SAW terselamat dan dihukumkan dengan generasi yang beriman, dan tidak seorang pun dari mereka yang terjebak dalam kancah kekufuran, kekotoran serta perkara yang mengaibkan. Dan Nabi juga pernah sebut, dia kata, senantiasa aku itu berpindah daripada satu tulang sulbi kepada satu tulang sulbi yang lain. Aku sentiasa berpindah-pindah daripada satu tulang sulbi ke satu tulang sulbi yang lain. Yang mana ciri-ciri orang-orang yang mempunyai tulang sulbi tadi, mereka tidak pernah melakukan penyembahan berhala ataupun bersujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bahkan semua nenek moyang Nabi Muhammad SAW terselamat dan dihukumkan generasi yang beriman, dan tidak ada seorang pun yang terjebak dalam kancah kekufuran, kekotoran atau perkara-perkara yang mengaibkan yang biasa dilakukan oleh Arab jahiliyah. Apa yang biasa Arab jahiliyah lakukan? Kan, seperti berzina, minum arak, merompak sana, merompak sini sebagainya kan. Itu biasalah kebiasaan Arab jahiliyah ni, sembah berhala dan sebagainya. Tetapi kan nenek moyang baginda Nabi Muhammad SAW ni tidak ada menyembah berhala. Sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail Ibrahim. Kerana Nabi Muhammad ni daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada seorang pun yang menyembah patung berhala. Baik, kemudian tuan, Imam Sayuti tuan menulis kitab khusus tentang keislaman kedua orang tua Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya bernama Al-Istighfa fi Iman Abawai Al-Mustafa. Al-Istighfa fi Iman Abawaihi Al-Mustafa. Abawaihi iman dua ibu bapa. Kedua ibu bapa Mustafa ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ini nak membersihkan kedua ibu bapa Nabi daripada menyatakan bahawa mereka ini adalah ahli neraka. Hakikatnya mereka bukan golongan ahli neraka. Kemudian termasuk juga golongan ahli fatrah ialah seperti Datuk Nabi Abdul Muttalib. Datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib termasuk golongan ahli fatrah juga. Hukum ahli fatrah adalah seperti di atas. Imam Al-Bazanji, Imam Sayuti dan lain-lain telah menulis tentang keturunan Nabi termasuk dalam kumpulan ahli tauhid. So maknanya mereka ini bukan golongan ahli neraka, bukan orang kafir. Ya? Syariahnya mengikut syariah Nabi yang sebelumnya lah. Mengikut pada syariah Nabi yang sebelumnya. Macam tu. Kalau mereka tahu tentang syariat Nabi yang sebelumnya, mereka ikutlah. Kalau tak tahu, tak salah juga. Kalau tak tahu, sebab golongan tu tak ada masa tu, tak ada Nabi dan Rasul. Macam tu. Cuma mereka tidak ada melakukan benda-benda yang lagu-lagu, kan, dosa-dosa maksiat ni mereka tak buat. Macam tu. Kemudian Nabi SAW dalam peperangan Hunain pernah menyatakan kebanggaan baginda kepada datuknya Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kaziba, ana ibnu Abdul Muttalib. Maksudnya tuan-tuan, ana nabi la kaziba, aku ni seorang nabi dan tidak berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku ni anak lelaki kepada Abdul Muttalib ataupun putera kepada Abdul Muttalib. Maksud putera ini ialah cucu lah. Maksud putera cucu. Kerana bapa Nabi ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib tu dia punya apa? Datuk dia. Abu Talib pula adalah bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita tinjau pula tentang Abu Talib. Abu Talib tuan-tuan. Okey, Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan Islam. Betul ke? Perkara ini khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama Ahlussunnah menyatakan bahawa beliau wafat dalam keadaan kafir. Sebahagian lagi menyatakan bahawa dia wafat dalam keadaan Islam. Mana ada dua kaul lah, dua pendapat menyatakan tentang status Abu Talib ni.
sama ada dia mati ke Islam ke ataupun ke Islam. Sebagai ulama Ahlussunnah menyatakan Islam, sebagian lagi menyatakan bukan Islam. Okey, mana dia dalil menyatakan Islam? Okey, dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah daripada Ibnu Sa'ad, Ibnu Syakir, Abu Dawud An-Nasai, Ibnu Jarud, Ibnu Jarud, Ibnu Huzaimah yang meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali berkata, "Lamma mata Abu Talib akhbartu nabiyya bi mautih." Lamma mata Abu Talib akhbartu nabiyya bi mautih, fabaka. Maka dia menangis. Wa qala izhab faghsilhu waqfihi wa warihi ghafarallahu lahu wa rahmatihi wa ghafarallahu lahu wa rahimahu wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma mata, tak kala telah matilah Abu Talib, akhbirtu Nabi bimauti, aku khabarkan kepada Nabi tentang kematiannya. Fabaka, maka tiba-tiba Nabi pun menangis. Waqala, kemudian berkatalah Nabi berkata, izhab fa'ghsilhu, pergilah kamu mandikanlah jenazah dia. Pergilah kepada jenazah dia dan mandikan. Fa'ghsilhu waqfini, dan kapankan akan dia. Jatuh. Wa warihi, dan kuburkan. Warahi maksudnya kuburkan. Ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala telah mengampunkannya, warahimahu, dan Allah Ta'ala telah memberikan rahmat kepada dia. Jadi daripada dalil ini tuan-tuan menunjukkan bahawa Abu Talib itu bukan seorang yang musyrik, dia seorang yang Muslim. Ini satulah. Kemudian dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad menyebut riwayat Abu Talib mengumpulkan keturunan Bani Abdul Muttalib dan kerabat terdekat sebelum daripada wafat dia. Kan? Dan dia berkata, kamu akan tetap baik apabila kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad dan kamu mengikut agamanya. Oleh itu, naklah kamu mengikut dan membantunya, kamu pasti mendapat petunjuk yang benar. Jadi nasihat ataupun pesanan itu tuan dinukil oleh Ibnu Zawji dalam kitab At-Tazkirah Al-Khawas, Imam Nasai dalam kitab Al-Khawahis, Halabi dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, dan lain-lain. Jadi daripada hadis ini dia mengabarkan bahawa Abu Talib itu setujulah dengan agama ataupun ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kan? Walaupun mungkin dari segi mulut dia tak cakap, mungkin dari segi mulut tak ada syahadah, tapi di hatinya tetap ada syahadah. Okay? Mungkin daripada hukum dunia tak adalah. Hukum dunia dia bukan Islam, tapi hukum akhirat boleh jadi di Islam. Kerana disebut dalam separuh daripada kitab bahawa mengucap kalimah syahadah ni semata-mata untuk menyatakan bahawa mereka ini terikat dengan hukum dunia, menyatakan dia Islam. Kalau dia tak ajah, tak syahadah, mana tak terikat dengan hukum dunia tentang bahawa dia seorang Islam. Macam tu. Malahan dalam kitab Jawharatul Tauhid menyatakan bahawa yang dikatakan iman itu huwa at-tasdiq. Iman tu ialah tasdiq. Bila kata tasdiq dah ada iman dah. Tak semestinya ikrar berlisan, tak mesti mengucap, tak mestinya amal berjawarih, tak mestinya melakukan dengan anggota badan dan sebagainya. Kerana itu pendapat yang kuat disebut oleh Ibrahim Al-Laqai dalam kitab Jawharatul Tauhid. Kerana iman tu huwa at-tasdiq. Bila kata tasdiq membenarkan dengan hati, mana dia dah termasuk orang beriman. Habis syahadah, kan? Syahadah itu supaya nak dianya orang itu terikat dengan segala hukum dunia, menyatakan dia seorang Islam. Macam tu. Dia sebagai seorang Islam. Walaupun orang kata pendapat yang biasa kita dengar, iman ialah iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih, membenarkan hati, pengakuan dengan lidah.
kan anggota beramal dengan anggota badan, maka itu dikatakan beriman. Tak? Itu satu kaulah, satu pendapat. Kemudian dalam beberapa riwayat membuktikan bahawa bapa saudara Nabi itu bukannya meninggal dalam keadaan musyrik. Sayyidina Abbas telah mendengar Abu Talib pernah berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang paling baik. Min khairul hadian, sebaik-baik agama di kalangan agama-agama yang dianuti oleh makhluk ini. Apa tak? Jadi kata-kata min khairul adian, sebaik-baik agama, menunjukkan bahawa dia itulah Islam sebagai agama. Jadi mana dia meletakkan Islam yang tertinggi. Gitu. Nak azan cepat. Baik. Kita sambung sekali lagi. Yang keempat, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa beliau pernah memuja ataupun menyembah pahala. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahawa beliau Abu Talib pernah memuja ataupun menyembah pahala. Semaknanya Islam lah. Macam tu.
Kemudian yang kelima, sikap beliau yang mempertahankan Islam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberi perlindungan dan pengawalan kepada baginda, juga menunjukkan beliau memeluk Islam. Kerana mustahil seorang kafir bermati-matian mempertahankan Islam, seorang yang bukan pada agamanya. Kan, kalau dia bukan Islam, takkan dia mempertahankan baginda Nabi. Tak? Seperti bapa saudara Nabi yang lainlah, seperti Abu Jahal ke Abu Tahlib pun bapa saudara juga tu. Tapi memusuhi baginda Rasulullah SAW. Yang keenam, sebagai ulama menyatakan Abu Talib Muslim tetapi tidak menzahirkan Islamannya untuk maslahah kepentingan dakwah dan suasana di Mekah di mana orang Islam ditindas ketika itu. Nampak? Ini pun satu maslahah juga. Saduz zara'i, istilah kita saduz zara'i, mana menolak kemudaratan. Jadi dia terpaksa menyembunyikan keislaman dia lah. Kerana dia ni macam sebelah kaki belah sini, sebelah kaki belah sini kan. Sebelah kiri ni kafir Quraisy kan. Yang sebelah sinilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kena ada sebelah sana, sebelah sini kaki dia. Baik, kemudian pendapat ulama. Al-alim alama Said Ahmad Al-Zaidi Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah, juga menjelaskan tentang keislaman Abu Talib dalam kitabnya Asna al-Matalib fi Najahi Abu Talib. Asna al-Matalib fi Najahi Abu Talib. Sesungguhnya Imam Qutubi, Imam As-Subki, Imam Sya'rani, As-Suhaimi menyebutkan bahawa Allah Ta'ala telah menghidupkan Abu Talib dan dia akan beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dalil diterima Abu Talib tidak beriman semasa di dunia. Jadi masa di dunia tak beriman. Kan? Jadi bila dibangkitkan semula beriman. Malah dalam kitab Imam Qutubi pun ada dibahaskan berkenaan Nabi SAW menghidupkan kedua ibu bapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi pernah riwayatkan Nabi pernah cuba meminta istighfar. Nabi pernah lalu di hadapan kubur ibu baginda Rasulullah dan minta supaya Allah Taala untuk baca istighfar pada ayah dan ibu Nabi. Tapi Allah Taala melarang supaya jangan baca istighfarlah kepada ibu Nabi. Cuma itu. Tapi ada pula kalau menyatakan bahawa Nabi ada minta kepada Allah Ta'ala supaya dihidupkan semula kedua bapa Nabi. Maka lalu dihidupkanlah kedua ibu bapa baginda Rasulullah dan mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pembahasan dalam Imam Qutubi dalam kitab At-Tazkirah fi Awal Maut wal Akhirah. Kemudian Syekh Muhammad Abu Zahrah pernah menegaskan bahawa aku berpendapat Abu Talib bukan seorang musyrik. Ini kerana mereka yang musyrik itu menyembah berhala, sedangkan amalan Abu Talib dan termasuk juga kata-kata dan pendiriannya menunjukkan bahawa beliau berpendapat menyembah berhala satu kebatilan. Oleh itu aku lebih cenderung beristighfar untuknya. Aku lebih cenderung untuk membacakan istighfar kepada Abu Talib. Okey. Antara kitab lain yang bagus membicarakan tentang perkara ini ialah kitab Al-Bughyah At-Talib fi Imani Abu Talib yang dikarang oleh Imam Sayyuti. Kemudian Kutaib mana kita kecil, ia berjudul Al-Qaul fi Al-Qaul As-Sahib fi Islami Abu Talib. Al-Qaul As-Sahib fi Islami Abu Talib, karangan Abdul Halim Ibrahim Az-Zamani Al-Azami dan lain-lain. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Sekolah itu tentang pembahasan malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sebanyak akan nambahkan kemantapan kita. Wallahu a'lam. Okey, saya buka persoalan kalau ada sebelum saya tutup. Ada? Karamah tadi.
Ha? Macam dia kayak makam-makam. Makam wali Allah. Okey. Macam mana? Soalan dia apa? Soalan dia. Tak, yang kelebihan tu. Kelebihan Allah ni kita dah bagi tahu kan. Okey. Dia boleh, tapi yang tu masih lagi betul. Lepas ni Okey. Kematian. Dia kan ada Berterusan. Mana orang pergi ke kubur dia, orang minta sesuatu. Oh, je tu. Adakah masih berterusan? Kan? Ini susahlah jawab ni kan. Tapi kadang-kadang Baru ni umat Islam kita ni, ada yang kubur yang orang karamah ni dia pergi. Orang kata minta sesuatu air ke. Satu takut syirik tu, takut syirik kan. Dia kita memohon kelebihan yang ada pada wali tak apa. Kan, memohon kelebihan yang ada daripada wali tersebut. Yang tak boleh itu kita mohon pada direct kepada wali. Tubuh jasad wali tu tak boleh. Kita mohon pada tubuh jasad dia tak boleh. Yang kita mohon itulah kelebihan-kelebihan amalan soleh dia yang ada dahulu. Kerana kita boleh bertawasul. Istilah kita tawasul lah tu. Tawasul dengan amal soleh itu dibenarkan. Ingat tak kisah 3 lelaki dalam gua tu? Ingat kan? 3 lelaki yang terperangkap dalam gua. Kemudian masing-masing bertawasul dengan amalan-amalan soleh masing-masing. Akhirnya pintu gua pun terbuka. Ingat tak? Jadi kita boleh bertawasul dengan amalan soleh mereka. Bukan dengan jasad mereka itu. Itu yang tak boleh. Masalah kan kadang-kadang mereka mohon pada jasad. Jasad seolah macam jasad mayat tu boleh berikan sesuatu kekuasaan kepada mereka. Contoh dia, ni orang yang pergi ke Pulau Besar. Kan ada makam karamah juga. Sudah ada keturunan lagi. 18. Dia pergi situ. Banyaklah, kalau kita tahu memang banyak pergi. Jadi kalau kata Ustaz tadi cakap, kalau kata dia orang tu bertawasul dengan karamah yang ada itu, mungkin betul lah benda tu. Tapi sebaliknya. Itu yang sebalik tu. Nanti yang takut sebaliknya. Yang diminta tu bukan pada karamah ni tu, dia minta pada jin dan syaitan. Yang muncul tu jin dan syaitan lah. Jin syaitan tu muncul dan dia bagilah apa yang dia nak, kan? Bagi nombor dan sebagainya kan. Biasalah. Kan? Jadi para karamah para wali Allah Ta'ala ni, dia takkan nak bagi nombor. Takkan dia nak bagi nombor benda tu dah tahu benda tu tak elok, syirik pada Allah, kan? Jadi daripada kita bagi orang pergi kubur tu, lebih baik tak payah bagi. Macam tu. Takut nanti orang lain tu, orang yang minta tu cara minta dia tak betul. Yang dia bagi tu dia bawa pul kuning lah macam-macam kan. Dengan ayam golek dan sebagainya. Okay? Dengan tujuan nak bagi makan. Ada boleh orang tu makan? Tak boleh. Kita hanya boleh bertawasul dengan amal soleh mereka sahaja. Tak boleh kita bertawasul dengan jasad mereka ataupun minta pada jin, syaitan dan sebagainya. Masalahnya kadang-kadang mereka minta tu kepada jin dan syaitan, bukan kepada orang soleh itu. Gitu. Itu yang susahnya. Tu nak kena cek jugalah apa benda yang diminta. Itu sebabnya ditegah, dilarang tu. Daripada takut tak terjadi benda yang tak elok, lebih baik ditegah. Lebih baik jangan bagi. Itu yang paling baik. Kerana orang datang pun macam-macam kan. Macam-macam dia punya akidah-akidah dia tu. Takut tak betul, yang tak solat pun ada. Pergi sana yang tak solat. Kita solat ni tak ada. Tak solat tu susah tu. Kalau solat dia faham lah kan. Tapi memanglah kata bertawasul dengan amal soleh ini dalam konteks ahli sunnah ni dibenarkan, dibolehkan. Tak ada masalah. Seperti tadilah kisah kata 3 lelaki yang terperangkap dalam gua tu. Tu hadis tu
Dalam kitab Riyadhus Shalihin di Manawi tu, dalam tu ada kitab tu. Hadis benar tu. Tak ada masalah bertawassul dengan soleh. Tapi jangan salah cara bertawassul, itu yang susah tu. Kerana hakikatnya beri kuasa tu Allah. Bukannya mayat ataupun orang yang dah mati tadi. Macam tu. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Okey, tak ada apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa sam'a ta'rifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.